لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم. تعود. So Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu sayyidina maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala. Bahasan sifat wujud, yaitu bahasan sifat wujud ni wajib syarak. Ini hukum dia, iaitulah kewajipan atas setiap-tiap individu. Apa makna wajib syarak? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Benda yang diberikan pahala, ganjaran yang besar bila kita melakukan, dan diazab apabila kita meninggalkan. Itu makna wajib syarak. Wajib syarak di atas kita i'tiqadkan, mana kita berpegang yakin di hati itu akan bahawasanya Tuhan itu tentu dan sungguh dan sungguti. Wah, tiga dia sama tu, tentu, sungguh, sungguti. Sungguti ni bahasa petani. Sungguti apa? Adanya. Mana ada Allah Ta'ala, akal kita apa kata tetap, ya, bukan tak ada, bukan tak ada dia. Mana tak ada tu bukan salah. Yang sebenarnya wajib, maknanya sungguh adanya. Satu. Begitulah maksud daripada perkataan ulama. Wujud artinya ada, yakni ada Allah Ta'ala, lawan dia apa? Tiada. Ilah ke mana sampai akhir pasal ni lah. Baik. Maka percaman kita, apa percaman lagi? Dalil. Maka percaman kita kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin bahawasanya alam ini baharu adanya. Tengok tuan-tuan, cara dia begini, wajhut tanasub, wajah munasabah pengolahan dalil. Tengok. Sebab dalil semua sifat ialah satu je dalil ni. Hudusul alam, Melayu kita apa? Baharu alam. Baharu alam ni dia menunjuk ke atas semua sifat Allah Ta'ala, ya, semua sifat Tuhan, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dalil ialah baharu alam. Maka apa makna baharu, apa makna alam, dan bagaimana ia menunjuk. Jelas dalam qalbi kita nampak, baru dipanggil orang tu lepas daripada taklid. Kalau dihafal di kitab tapi tak faham, itu dipanggil taklid. Bukan taklid guru, taklid kitab. Ya, maka taklid, bila taklid ada khilaf ulama, setengah kata sah iman dia, setengah kata tak sah iman. Tapi kaul yang muktamad kata sah iman, tapi kalau dia tak faham, dipanggil insyan serta berdosa, sebab dia tidak mengusahakan ke arah memahami betul akan benda yang diwajibkan berhubung dengan pegangan kita terhadap kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sifatnya. Baik. Sekarang maka dikata, maka percaman, mana tanda kita kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin bahawasanya alam ini baharu adanya. Pertama, alam. Apa makna alam? Ini bukan alam ilmu sains. Ilmu sains pun tak ada alam sempit. Dia yang kalian nampak di langit bumi. Ya. Alam maknanya ma siwallah, lain dari Allah, semua dipanggil alam. Sebab apa dinamakan alam? Sebab dia menjadi dalil, tanda. Alam ni diambil kalimah istiqaq dari kalimah alamah.
Ya, alam ni diambil kalimah alamah. Apa makna alamah? Tanda atau dalil, ya, yang menunjuk. Maka alam ini dipanggil dalun. Dal mana yang menunjuk. Maka apa yang ditunjuk, madlul dia ditunjuk huwallahu taala. Jadi alam ini menunjuk ke atas Allah. Menunjuk apa? Wujud Allah taala dan segala sifat kesempurnaan dia. Macam mana kita boleh katakan alam itu menunjuk? Sebab dia baharu. Dia bagi situ alam, dua kalimah aja, baharu, alam, atau alam ini baharu. Baik, sekarang alam ialah semua yang lain dari Tuhan, semua makhluk, ya, dipanggil alam, makna tanda. Baharu, apa makna dia? Baharu, kita kena faham makna baharu. Iaitulah ma sabaqahul adam walahikahul adam. Makna dia apa? Barang yang kewujudan dia didahului oleh ketiadaan dan dia akan bertembung dengan ketiadaan. Itu makna baharu. Maknanya kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Kalau kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan, itu dipanggil, ya, bukan alam, bukan baharu, itu dipanggil qadim. Ya, maka qadim tu sifat dia khas Allah Taala saja, yang bersifat qadim. Mana kewujudan Allah adalah sedia. Apa makna sedia? Ya, makna tidak didahului oleh ketiadaan. Itu makna dia. Wujud Allah Taala dipanggil asliyun, asal. Maka bila wujud dia asal, dia tak pernah tak ada, maka dia tak berhajat pada pencipta. Itu maknanya. Sebab tu salah kalau kata siapa jadi Tuhan tu soalan orang gila. Kalau kata siapa jadi Tuhan tu soalan orang gila, orang tak kenal. Ya, pada Tuhan tak layak diletakkan siapa jadi, sebab dia pencipta, dia bukan dicipta. Kalau dia dicipta, bermakna kewujudan dia ada awal, mana asal dia tak ada. Yang sedemikian bukan Tuhan, itu makhluk. Makhluk mana alam semua ni. Jadi makna dia apa sini? Baharu, alam ni, bahawa alam ini baharu. Maknanya ada dia ni didahului oleh ketiadaan. Bila ada dia didahului oleh ketiadaan, dia nak menyeberang daripada tak ada kepada ada. Di sini mana dia mesti ada pencipta. Mesti ada orang yang mengeluarkan dia daripada tiada kepada ada. Akal tak terima, tiba-tiba dia ada je tanpa pencipta. Ya, itu maksudnya. Habis. Itu satu lapis. Makna alam yahtaj ilal mujid atau ilal fa'il. Alam dia berhajat kepada pencipta atau penjadi dia. Maka siapa penjadi? Tengok dibahas lagi. Maka tetaplah tidak sah. Ni kita hukumkan dulu. Tidak sah pada akal, fikiran akal, kata alam ini ada sendirinya. Itu akal tak terima. Ada dia sendiri, ada begitu, akal tak terima. Sebab apa? Kerana sebelum timbul, sebelum ada ni, ialah dikatakan sama berat hala timbul dan tidak. Asal kita tak ada kan, sama berat. Nak ada boleh, tak ada boleh. Nak ada boleh, dan tak ada pun kekal di atas tak ada pun boleh. Bahkan tak ada tu lebih berat sebab dia asal. Bahkan berat ia sebelah tak timbul. Ya, alam makhluk kita semua ni asal dia berat tak timbul sebab itu asal. Asal-asal ketiadaan kan. Tu. Dia dalam dimana duduk asal tak ada. Maka dengan hal sebegitu timbul ia. Asal tak ada tu, asal tiba-tiba pum dia timbul, pergi maujud dia ada. Maka tetaplah dengan ada yang mengadakan dia. Mesti ada satu kuasa yang mengeluarkan dia daripada ketiadaan kepada ada, iaitu daripada tak ada kepada ada. Maka itulah Tuhan sekalian alam. Itu satu hukum. Mana dapatlah kita tahu bahawasanya kewujudan alam ini dia berhajat kepada pencipta, dan yakin kita ada pencipta. Itu yang pertama. Kemudian siapa dia pencipta pula? Yang kemas tu kita letak tu, bahawasanya alam ni bersifat dengan baharu aja kan. Bila baharu maknanya asal dia tak ada. Ya, kemudian dia pergi kepada ada, mesti ada pencipta. Tu. Jadi itu menunjukkan ke atas apa? Kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita perhati sekali lagi,
Ini gunakan akal kita perhati balik, iaitulah buah-buahan masalan. Masalan mana apa? Aku buat misal pada kamu. Umasilulaka masalan. Contoh dia, buah-buahan yang baru timbul, ya, buah durian, buah rambutan umpama ni lah, yang baru timbul pada masa kita ada itu. Maka tiba-tiba ianya tidak lepas daripada bergerak atau diam. Maka apabila kita perhati sekali lagi, iaitulah contoh dia ambil buah-buahan, maka sifat buah-buahan ini dia tidak lepas daripada bergerak ataupun diam. Dan bermacam-macam arat. Apa makna arat? Sifat dia, ya. Maka tahulah kita bahawasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baharu ada kesemuanya. Kalau orang tanya mana kita tahu bahawasanya alam ni kan dia baharu. Kita lahir dah ada langit bumi, contoh ni, bukan? Maka kita kenal, kita menghukumkan bahawasanya alam ini al-alam hadis, baharu, ya. Mana kita ambil hukum? Kita menghukumkan alam tu baharu dengan atas sifat dia. Mana sifat dia? Al-harakat was sakanat, gerak dan diam, ya. Bila kita tahu bahawa gerak diam tu sifat alam tu baharu, maka zat dia, diri dia pun adalah baharu. Faham? Contoh, kita nak tahu, nak sabitkan diri gerak tu ada baharu dan diam tu baharu. Kita naik atas bukit, ya, kita nampak satu batu yang besar, tak pernah bergerak, dia diam. Adakah diri diam dia tu qadim atau baharu? Diam dia tu. Kita pun congkel batu tu. Congkel batu, kita pun golek dia ke bawah. Bila bergolek aja hilang tak diam? Hilang. Tiba bawah balik, dia pun berhenti. Diam kedua tu baharu ke qadim? Baharu. Maka kita tahu bahawasanya sifat gerak adalah baharu. Sifat diam tu adalah baharu. Diam yang kedua tu baharu. Kita pergi pula tepi laut, kita tengok air laut dia bergerak aja. Ada tuan-tuan tengok air laut berhenti? Itu kau tak lama seminggu juga. Kita tengok air laut semua bergerak, bergombak, tak berhenti-henti. Adakah sifat gerak dia tu qadim, sedia ataupun baharu? Kita ambil satu centong atau satu baldi, kita letak ke atas. Dia diam tak? Diam. Dia berhenti. Kemudian kita tempat balik ke laut. Dia bergerak tak? Bergerak. Tahulah gerak yang kedua tu adalah baru, mana yang baru datang. Maka dapat kita tahu tiap-tiap gerak dan diam adalah baru. Maka bila gerak dan diam baharu, maka yang bersifat dengan gerak dan diam adalah baharu. Maka mana ada makhluk yang terlepas dari gerak diam, ya. Langit bumi tak gerak, dia diam, tak diam dia gerak. Maka sifat baharu dekat dia, maka hukum dia baharu. Sebab tu Allah Ta'ala tidak bersifat sedemikian. Dia bukan gerak dan diam, itu sifat kita. Dia cara dia, ya, yang laisa kamitslihi syai'. Jadi jalan kita nak mentasbihkan sifat baharu, supaya bila kata baharu kita tahu kaedah tiap-tiap yang baharu dia mesti ada yang membaharui akan dia, mana yang menjadi akan dia. Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia kerana beberapa dalil, ya. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baharu jua. Sebab kaedah dia sifat, ya, yang baharu dia tidak sah berdiri melainkan pada zat yang baru. Ya, sifat yang baharu dia duduk pada diri yang baru, sifat yang qadim dia duduk pada zat yang qadim. Itu kaedah dia. Maka tentulah benda yang bergerak atau yang diam itu baharu. Apa makna baharu? Kewujudan dia baru datang, itu panggil baharu. Hadis baharu, ya. Ini bahasa usuluddin, kena faham tu. Kerana kesemua jirim itu mustahillah nak lepas daripada kedua. Jirim mana zat baru kita ni, batang tubuh kita pun dia panggil jirim. Mana mustahil dia terlepas antara dua. Tak ada dia bergerak, dia diam, tak ada diam dia bergerak, ya, dua tu. Begitulah berlebih kurang maksud perkataan ulama. Dalilnya adalah baharu alam ini ilah, mana ilah ila akhir.
Jadi makna satu sifat tu diambil apa? Menunjuk dengan dua patah perkataan, iaitulah apa? Baharu alam, menunjuk atas wujud baharu alam, menunjuk atas kidam baqa sampai kaunuhu mutakalliman, sifat yang diambil oleh mutakallimin sebagai cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah pada bicara wujud ini maka jadilah pada bicara sifat wujud ni 3 kali wajib syarak. Tiap-tiap satu sifat ada 3 wajib syar'i. Satunya apa? I'tiqad, makna yakin, pegang dengan hati adanya Allah, ada Tuhan satu. Kedua, i'tiqad bukan tak ada, mana tak ada Tuhan tu akan tak terima. Dua, mana kalau kata Tuhan tak ada, kita tak terima. Berdalil ni nampak semua apa jadi ni. Dan ketiganya, tahu dalil percaman, mana dalil yang mengecamkan kewujudan, mana dalil itu sendiri. Jadi 3 dalil. Tiap-tiap satu sifat ada 3 wajib syar'i. Kidam begitu juga. Wajib i'tikad Tuhan dari sifat kidam, dan wajib kita nafikan lawan kidam, iaitulah hudus baharu. Dan wajib kita iqamatul dalil, mendirikan dalil. Nabi suruh tafakkaru fi khalqillah, berfikir kamu tentang kejadian Tuhan. Untuk apa? Listidlal, mengambil dalil, menuntut dalil, tentang kejadian Tuhan. Kejadian Tuhan apa? Makhluk. Apa sifat dia? Baharu. Sebab semua sifat tu kita ambil baharu. Tu baharu alam, dia menunjuk atas segala sifat tadi. Tapi kena nampak ni, jangan hafal. Udah kita nampak baharu alam, baharu apa? Baharu ya, alam ni kata. Tu tak faham tu. Dia kena faham sudi. Bila faham tu cukup. Kita lain dibuka boleh kurang bahasan ni. Dia tahu akan ta'rif pengenalan itu. Maka jadilah bicara kita pada kewujudan Allah Ta'ala tu 3 kali wajib syarak. Wajib i'tikad dia ada, kemudian wajib kita nafikan i'tikad bahawa bukan tak ada, bukan tak ada Ta'ala tu tak ada, bukan, kita nafikan. Dan ketiga, dirikan dalil ni tadi. Dalil 2 patah aja, baharu alam. Kalau tu tak dapat ke balik nang kola ni. 2 patah aja, hudusul alam. Tu dia dia punya apa? Dalil. Kalau nak baca Quran lagi tu banyaklah. Paling kurang senang kita dapat dalil mana? Qul huwallahu ahad. Habis kan? Wahabi kata qul huwallahu ahad dah cukup tak? Ayat sebab 20. Memang cukup, takut engkau tak cukup. Qul huwallahu lebih daripada cukup lagi, takut engkau tak cukup. Bukan 20, berpuluh lagi boleh keluar daripada qul huwallahu ahad kan. Beratus sifat boleh keluar orang. Kul kata Allah ahad. Bila ahad ada tak? Ada, wujud masuk itu. Bila ahad masuk apa? Ahad mana? Wahdaniyat masuk situ. Bila wujud antara wujud apa yang dikendaki bagi wujud Tuhan? Sama wujud kita tak? Wujud kita baharu, wujud Tuhan qadim. Maknanya wujud yang zati, dia mesti bersifat dengan apa? Kidam, dan bersifat dengan baqa, masuk situ. Dan mesti dia muhalafah, masuk, habis masuk dengan. Tu. Jadi kita ada 3. Pertama, i'tikad benda wajib. Kedua, nafi mustahil. Ketiga, datangkan dalil. Demikianlah dikiaskan yang lagi-lagi hingga akhir. Apa lagi-lagi? Wujud, kidam, baqa, mukhalafah sampai kaunuhu mutakalliman. Habis. Maka janganlah saudara-saudaraku memadai dengan semata-mata hafaz. Jaga tu. Jangan semata-mata hafal. Kitab tu dia hafal ni. Boleh pusing daripada belakang ke depan balik. Tapi tak faham. Sebab ini pembinaan akidah. Bila akidah dia bina atas kepahaman. Dia kena jelas tu apa maksud kalam-kalam ulama tu. Bukan sekadar dia hafal. Hafaz tu elok, tapi pahaman tu. Sebab atas pahaman tu lah dia bina satu pegangan yang sebenarnya. Jangan sekadar hafaz atau lancar pada lidah jua dengan tak nampak pada mata hati. Tak mau. Dia nak bisa nampak jelas. Maka sentiasalah dinamakan muqallid. Orang tu akan dinamakan orang yang menurut atau pak turut. Muqallid mana pak turut? Mana kata Tuhan ada? Tok Guru saya kata ada. Mana kata orang semua kata ada? Mana dalil? Dalil tak? Dia tak mau macam tu. Dia mesti ada dah dalil. Maka dalil dia beri ni 2. Sama ada dalil nakal daripada Quran atau hadis, atau dalil dengan gunakan akli, dalil akal. Cukup atau ada dalil. Dalil. Maka dalil sini pula diberi mudah je, 2 pasal ialah baharu alam. Cukup tu.
Tapi kena nampak macam mana baharu alam ini menyuluh terang kewujudan Allah. Macam mana baharu alam ni menyuluh terang kidam Allah Ta'ala, baka dan seterusnya. Nampak jelas terang. Sebab tu bila dia pandang alam, dia akan nampak kebesaran Tuhan. Ya. Sebab alam dipanggil apa? Sebagai alamat, menunjuk tanda, sebagai dalil. Itu peringkat basic kita ni, dipanggil tauhid am. Sekiranya fardu ain semua. Ada tauhid khas, alam ni dipanggil bagi mazhar lah, cermin. Ya. Itu lagi tinggi. Dia ilmu tasawuf dipanggil tauhid khas. Kemudian bahasan sifat kidam. Ini satu kelainan yang dibawa oleh tuan pengarang. Biasa kalau kita lain di kidam dia panggil yang kedua. Sini tak ada. Dia tak sebut yang pertama wujud, yang kedua kidam. Sebab apa? Sebab nak elakkan tasyabbuh. Ya. Kalau bila kata guna isim adat, tahu isim adat angka bilangan 1 2 3 4 5 bermakna ada taqaddum ta'akhur, ada dulu kemudian. 1 dulu, 2 kemudian, 3 lagi kemudian. Sedangkan Allah Ta'ala Maha suci daripada dahulu dan kemudian. Dia tidak dahulu kemudian, dia sedia kala. Oleh kerana itu diguna tak guna lapas 1 2 diguna mabahas. Mabahasul wujud, kemudian mabahasul kidam, mabahasul baqa, mana perbahasan. Itu dia. Itu maknanya apa sebab tuan guru musannif pengarang tuan Tok D Skam ni, Tuan Haji Abdul Qadir, ulama besar petani tadi, anak murid bagi Padai Mekah, ulama Tuan Haji Ismail, ulama besar. Jadi digunakan lapas bahasan, perbahasan sifat kidam lah. Wajib juga dengan jalan syarak di atas kita i'tikad. Mana wajib kita kena berpegang dan berkeyakinan yang sebenarnya sedianya Tuhan, sedianya Ta'ala, sedianya Allah Ta'ala. Kerana apa makna sedia? Arab panggil kidam. Ni dengan makna bukan ia dahulunya tak ada. Senang ni. Ini bahasa dia. Mana Allah Ta'ala ni bukan dia ni dulu tak ada tak. Adapun selain Allah makhluk, ya, kita dahulunya tak ada. Itu maksud dia. Ya, dahulu kita ni semua tidak ada. Lepas tu kita ada surat beranak. Dulu kita tak ada, kemudian timbul baru surat beranak. Lahir tahun berapa? Sekian-sekian tahun, 50, 40, tahun 60, ya, tahun 70. Mana ada surat kelahiran, bermakna sebelum tu dia tak ada. Jadi makna bila kata wujud Allah Ta'ala, wujud yang dahulunya tak pernah berlaku ketiadaan, ya, dengan makna bukan ia dahulunya tak ada kemudian ada ia, bukan macam tu. Bahkan ada dia sedia kala. Itu maknanya. Maka tidak begitu. Bukan kewujudan Allah Ta'ala ni datang kemudian daripada ketiadaan, sebagaimana semua makhluk datang dia begitu, asal tak ada kemudian baru ada. Habis. Hanya ia sedia kala adanya. Mana kewujudan Ta'ala asli, asal memang ada, sedia. Lepas tu bila faham kepada dia mana awal, bila ibtida'in, bermakna dia la yahtaj ilal fa'il, dia tak berhajat pada pencipta. Lepas tu salah bila orang kata siapa jadi Tuhan. Sebab dia bersifat kidam, buat apa kita tanya siapa jadi, ya? Dan kenapa kau panggil Tuhan? Bila panggil Tuhan mesti wujud dia hakiki. Bila wujud dia hakiki, wujud mutlak, dia wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan, dan wujud yang tidak akan bertembur dengan ketiadaan. Itu wujud mutlak, wujud hakiki. Tiba-tiba kau kata Tuhan, bila kau tanya siapa jadi, ini soalan orang gila panggil. Ya, sebut nama Tuhan dia, tak boleh tanya siapa jadi. Kalau dia kena jadi, bermakna dia baharu. Bila baharu bukan Tuhan, ya, tak layak. Soalan tu soalan orang gila. Siapa jadi Tuhan? Siapa yang tanya tu? Iblis. Dalam hadis tadi kan, siapa jadikan ni? Allah. Siapa jadikan ni? Allah. Last sekali, siapa jadi Tuhan? Habis itu. Tu soalan ujung kali iblis dia main gitu. Jadi siapa katanya siapa jadi Tuhan? Engkau ni mazhab iblis yang tanya dia. Ya, kau punya tok guru kau iblis ni. Habis, wajib dengan jalan syarak. Bila syarak makna apa? Hukum syarak kita tu. Wajib, haram, sunat, makruh, harus.
Jadi apa hukum kita berpegang dengan sifat kidam bagi Ta'ala? Ialah wajib syar'i. I'tikadkan sedianya Ta'ala, zat Allah Ta'ala, diri Tuhan dan sifat dia sedia, dengan makna bukan ia dahulunya tak ada bukan, kemudian baru ada, bukan begitu. Maka tidak begitu, hanya ia sedia kala adanya. Baik, maka sedia yang semacam inilah dikatakan sedia yang zati, sedia yang sebenar-benar. Ada juga kidam, bukan kidam zati, dia panggil kidam zamani, mana lalu masa. Ya, kalau orang Kelantan biasa cakap ni, ya, ni lauk bila ni, kata ni, kan, dia makan-makan dah sejuk lauk ni, lauk bila ni weh, dia kata, oh ni lauk hak sedia dah. Mana hak sedia dah, mana lauk lama. Tapi dia ada awal, kan, itu maksud dia, ya, mana dia lama masa. Ataupun kalau hamba tu setahun, dia panggil kidam zamani. Setahun lalu masa, dia panggil kidam zamani. Kidam tapi zaman ada masa. Adapun Tuhan bukan begitu. Kidam Tuhan bukan kidam zamani, bukan kidam idhafi, tapi kidam Allah Ta'ala kidam zati, kidam yang sebenar-benar ni, mana dia tidak didahului oleh ketiadaan. Itulah kehaibatan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Wujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Habis. Yang kedua, wajib pula apa? Lawan bagi sedia zamani, yang panjang masa serta dahulu tiada. Lama dia ni sedia, ni rumah mana ni? Wah, ni rumah hak sedia. Atau Kelantan dia cakap rumah sedia, tapi ada mana dahulu oleh tiada, asalnya tak ada juga. Maka ini bukan maksud kita di sini dalam perbahasan sifat ketuhanan, bukan maksud kidam zamani, ya, maknanya sedia pada masa kan. Maka kidam itu ialah ibarat daripada ternapi awal. Itu dia nak masuk makna dia tu. Dia kata makna, dia tak kata arti. Kalau arti kidam, translate bahasa Arab, qaf dan min kidam, arti dia apa? Sedia. Makna lain, makna benda yang tersirat dalam yang tersurat. Ya, apa makna kidam? Dikendaki kidam, boleh dibahas ni. Ya, makna kidam ialah ibarat daripada ternapi. Bila sebut ternapi, sebab tu ulama gulungkan sifat ini dengan sifat salbiyah dengan makna insilaf. Sifat salbiyah dengan makna insilaf, mana ternapi. Kalau menapi, seolah ada fa'il. Siapa pula menapi? Ya, dia ternapi panggil. Mana ternapi awal dengan makna mula jadi. Awal dengan makna mula jadi. Ya, mana ada awal. Ada pun awal dengan makna yang ada sebelum daripada ada makhluk lagi, itu tak dinapi. Jadi awal tu ada dua makna tu. Awal dengan makna sebelum ada makhluk, dia awal sedia kala, atau dia kendaki. Tapi kalau sini makna awal dengan makna mula jadi, itu bukan. Yang ni kita nafikan. Ya, ada dia didahului oleh ketiadaan, itu tak berlaku di Tuhan. Ya, maka tidak dinafikan dia. Kerana sabit ia pada firman Allah Ta'ala, apa? Huwal awwalu, Allah Ta'ala yang awal. Awal dengan makna apa? Dia sedia ada awal sebelum ada makhluk, sedia kala, itu makna dia. Adapun awal dengan makna mula jadi, ya, ada awal kejadian dia, asal tak ada. Itu sifat kita makhluk, ya. Pendeknya, wajib kita i'tikad, kita pegang apa? Kata Tuhan kita itu bukan dahulunya tak ada. Tu yang ringkas. Ya. Tuhan kita bukan dia dahulu dia tak ada tak. Mana dia sedia. Adapun kita semua makhluk dahulu kita tak ada. Habis. Bukan baharu adanya. Mana ada Allah Ta'ala bukan baharu, maknanya baru timbul, asal tak ada kan. Beginilah maksud daripada ibarat ulama. Kalam-kalam ulama, dia kata kidam artinya sedia. Mustahil lawani itu baharu. Ya, mustahil Allah Ta'ala zat dan sifat itu baharu, dengan makna ada ia didahului oleh ketiadaan, itu mustahil. Itu sifat kita. Segala sifat mustahil itu bagi Allah Ta'ala, itu wajib bagi kita. Segala sifat wajib bagi Allah, itu mustahil bagi kita. Itu ringkas. Sebab kita mukhalif, kita dengan Tuhan mukhalafah, tak ada persamaan. Ya.
Kemudian dalil yang mensabitkan Allah Ta'ala tu maknanya ternapi, kewujudan dia didahului oleh ketiadaan, ternapi. Sebab tu sifat kidam wa khamsatu ba'daha salbiyatun, selepas daripada wujud 5 tu dia panggil salbiyah. Wujud lepas tu kidam, baqa, mukhalafah, qiyam ta'ala bin nafsi, wahdaniyat. 5 selepas daripada wujud dia panggil salbiyah. Salbiyah dengan mana apa? Insilaf, mana ternapi. Sebab sifat 5 ni dia takkan faham melainkan kita terjemah dengan makna ketiadaan. Kidam bermakna ketiadaan permulaan, baqa ketiadaan kesudahan, mukhalafah ketiadaan menyamai dan serupa, qiyamuhu binafsi ketiadaan berhajat pada zat dan pencipta, wahdaniyat ketiadaan berbilang-bilang. Itu sifat salbiyah. Makhluk ada tak? Ada. Nak mudah faham, kita tengok salbiyah makhluk. Sifat yang kita faham mesti letak makna ketiadaan. Fakir apa makna? Ketiadaan harta. Yatim apa makna? Ketiadaan bapa. Mandul apa makna? Ketiadaan anak. Ada makna. Benda ni menunjukkan ketiadaan suatu di suatu. Kita kata fakir, mana menunjukkan ketiadaan satu, mana harta. Di suatu, di seorang. Kidam, dia menunjuk ketiadaan satu di suatu. Mana ketiadaan baharu. Di suatu, di zat Allah Ta'ala. Kalau baqa ulangan, ketiadaan suatu. Apa suatu situ? Ialah fana. Bisa sebut baqa mana ibaratun an nafil adamil lahik lil wujud. Boleh pergi kita. India semput. Jadi percaman. Apa percaman? Mana dalil? Kita kata sedia kidam Tuhan. Mana dalil? Dan kita kata sedia Ta'ala bukan baharu itu. Ialah kita fikir. Sebab dia suruh fikir. Qulin zuru maza fis samawati wal ardh, antara ayat. Sila fikir, mana sila pandang, fikir. Apa yang ada dalam langit bumi. Banyak Quran guna ayat. Qulin zuru afala tatafakkarun afala tatadabbarun. Itu semua makna suruh kita mikir. Dalam hadis tadi terang. Iaitu Nabi kata tafakkaru fi khalqillah. Mana fikir kamu tentang kejadian. Mana ambil makhluk sebagai alat untuk kamu berfikir, menunjukkan ke atas Allah Ta'ala, kewujudan dia dan segala sifat yang lain. Itu digunakan makhluk alam. Itu. Jadi percaman kata sedia Allah Ta'ala tu ialah kita fikir. Kalau tidak sedia, itu cara fikir. Uslub ni kita pakai daripada Quran ni. Kita nak mensabitkan benda wajib, kita takdir benda mustahil, apa jadi? Itu maksud dia. Ayat Quran kata apa? Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihima, kalau adalah dalam langit dan bumi ini, lau kana fihima alihatun, kalau ada dalam langit bumi ini satu Tuhan, illallah, illa mana ghairu. Illa bukan mana istisna, illa bimana ghairu. Illallah ay ghairullah. Kalau ada langit bumi ni selain daripada Allah, jawab dia apa? Lafasadatah, confirm jahanam ke bumi. Sekarang kita lihat peraturan bumi cantik tak? Cantik. Itu menunjukkan apa? Tunggal. Peredaran langit bumi, kestabilan semua ini menunjukkan keesaan Tuhan. Sila pandang keesaan Tuhan dalam pentadbiran yang sangat hebat. Terselah wahdaniyatullah. Nampak? Itu ni. Terselah pada akal, ulama usuluddin. Terselah pada qalbi, pada syuhud, itu ulama sufi. Yang itu beza dua dia. Dia pandang dengan nur dalam, usuluddin pandang dengan i'tikad, pegangan. Itu dia beza dia antara tauhid khas dengan tauhid am. Maka tauhid khas, tauhid am, dia kena guna perah akal. Maka tauhid khas dia gunakan apa? Riyadah wal mujahadah. Supaya proses hijab tu hilang. Pum, baru dia berlazat dengan Tuhan ni.
maka yang baharu itu ada tentu sekalinya ada yang mengadakan dia. Baik, yang dikata apa? Kita fikir kalau tak sedia tentu baharu. Kalau Tuhan tu kita kata tak sedia, yang sebenarnya adalah kidam, tapi kalau takdir, ya, kata kalau dibaharu apa jadi? Maka yang membaru, maka kalau kata dibaharu tentu baharu, maka ada yang membaharu, maka yang baru itu tentu sekalinya ada yang mengadakan dia. Bila sebut baharu, mana kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Jadi nak seberang bagi ada, mesti ada orang jadi. Jawab dia begitu. Kalau Tuhan dah begitu, serupa kita lah. Jawab dia kan timbul dor dan tasalsul di bawah ni, tengok. Kerana tidak sah nak jadi sendiri, ya, tidak sah nak jadi sendiri. Sebab apa tak sah jadi sendiri? Sebab apa? Sebab dia makhluk. Ya, yang sendiri ada Tuhan. Faham tu? Bila dia didahului oleh ketiadaan, asal tak ada, confirm dia makhluk, sifat makhluk, asal tak ada. Bila tak ada, dia tak boleh buat. Tidak ada makhluk yang boleh memberi taksir. At-taksir itu sifat bagi Tuhan, ya, memberi kesan. Jadi sekarang nak beri kesan kewujudan daripada tak ada kepada ada, ya, maka bukan makhluk punya kerja. Itu adalah mujid. Al-Khaliq Al-Hakiki huwa Allah Ta'ala. Itu confirm, ya. Bila kata makhluk, satu sifat yang tak ada bagi dia, ijad wal i'dam, itu bukan sifat makhluk. Ijad wal i'dam itu sifat Khaliq yang hakiki, mengada dan meniada. Baik, sekarang kalau kata Tuhan pula ada macam tu, asal tak ada, bermakna siapa jadikan dia? Mesti ada penjadi. Kerana tak sah jadi dengan sendiri, maka yang mengada itu, dia itu juga jadi. Jika ia qadim, maka dialah Tuhan. Dan jika ia baharu pula, maka tentu ada yang mengadakan dia. Maka jika ada yang mengadakan dia itu zatnya yang dia beri ada dahulu, maka tentulah bohong. Ya, faham? Sekarang A dengan B, kita buat dur. Nak ada A, mesti dijadikan oleh B. Habis B tadi nak ada dia, A jadikan dia. Jadi A dijadikan oleh B, B pula B jadikan oleh A. Ya, kalau sekiranya Tuhan itu boleh bersifat dengan baharu, tidak kidam, dia akan jadi macam tu. Nak ada dia, mesti ada orang menjadi. Ya, sedangkan dia dakwa Tuhan, ada orang jadi. Habis yang Tuhan kedua pula, ada orang jadikan dia. Maka kalau dia dijadikan oleh yang ni pula jadikan dia, bermakna dor berpusing. Sama ada dor musarrah atau dor mudmar. Kalau dor musarrah dua, A jadi B, B jadi A. Faham? Kalau dor mudmar dia bagi tiga, A jadi B, B jadi C, C jadi A balik. Ada pusing. Walhasil maknanya apa ni? Kalau sekiranya ditakdir Tuhan itu tidak kidam, dia akan jadi macam tu. Ya, bagaimana disebut Tuhan, dia kena jadi. Padahal tak boleh disebut Tuhan tak ada penjadi. Kalau dia kata menjadi, bermakna dia perlu penjadi, maka Tuhan jadikan dia pun perlu penjadi juga. Siapa jadi? Dia jadikan dia. Di situ wajah mustahil dia. Wajah istihala di mana? Dia akan ada wajah istihala. Wajah mustahil ialah berhimpun dua yang berlawanan. Iktibar A jadikan B, siapa dulu? A dulu, B kemudian. Kalau iktibar pusing pula, B pula jadikan A, mana? B dahulu, A kemudian. Mana di satu benda berhimpun dahulu dan kemudian. A boleh kata dulu dan boleh kata kemudian. Apa hukum? Mustahil. Satu benda boleh berhimpun dua berlawanan, tak boleh. Ya, dia jadikan, tapi dia nak jadi macam mana, dia belum ada lagi. Saya dulu masa bapak saya menikah, saya hantar surat jemputan. Boleh? Bapak saya menikah dan saya hantar surat jemputan. Gila, kau belum beranak. Kan? Macam tu jadi macam tu ni. Kau belum ada, nak ada macam mana? Jadi makna wajah istihala dia apa? Berhimpun. Ijtima' diddain. Berhimpun dua yang berlawanan, dahulu dan kemudian. Iktibar A jadi, dia dulu, B kemudian. Kalau pusing pula iktibar B jadi pula, B jadi dulu, A pula kemudian. Di satu benda berhimpun dua yang berlawanan, maka mustahil. Sebab apa mustahil? Kalau takdir Tuhan itu baru. Bila mustahil berhimpun kemudian, maka baharu Tuhan juga mustahil. Bila baharu Tuhan mustahil, sabatal kidam.
sabit laki dam. Nampak? Nampak? Okey. Kau nampak, minum air dulu. Uzruddin kena jalan nakal banyak pusing. Kerana berhimpun dahulu dan kemudian. Tu. Mana punya kemudian? Iktibar A jadi dia dahulu. Tapi iktibar dia kena jadi dia pula kemudian. Itu tak sah, akan tak terima. Sebab apa dia jadi macam ni? Kalau takdir Tuhan tu baru, maka takdir Tuhan baru jadi menjadi. Maka yang ni mustahil, maka baharu Tuhan pun mustahil. Bila baharu Tuhan mustahil, sabit qidam. Itu maksud dia. Ini akal tuan-tuan ni. Nas Quran tu pampang tu wal awal wal akhir, senang. Jadilah maknanya benda yang sebelum ada lagi itu boleh beri ada benda yang ada. Dia belum ada dia menjadi. Itu tak sah, akal tak terima. Maka inilah dinamakan daur, mana pusingan. Maka tetaplah mustahil. Mana pusingan? A jadi B, B jadi A, pusing. Kalau kita buat 3 lagi nampak pusing. A jadi B, B jadi C, C jadi A balik. Pusing itu. Jadi wajah mustahil ialah berhimpun dua yang berlawanan. Itu dalil kena nampak tuan. Dia kata mustahil. Mana wajah istihalah? Wajah mustahil mana? Mustahil. Dia tak faham. Wajah mustahil dia berhimpun dua berlawanan akan timbul. Maka berhimpun dua berlawanan ada mustahil. Bila mustahil berhimpun dua berlawanan, bermakna yang menyebabkan ialah kalau takdir Tuhan baru, maka hukum dia baharu Tuhan adalah mustahil. Bila mustahil baharu, jawab dia sabit qidam. Habis itu. Kemudian jika ada yang mengatakan pula dia adalah dahulunya yang mengadakan dia, demikianlah yang dahulu. Man Tuhan ni siapa jadi? Ada Tuhan dulu. Dan dulu. Mana akhir? Tak ada, tak su. Hingga tak su. Tahu tak su? Tak ada mana? Tak ada pengakhiran. Mesti ada akhir asal ni siapa menjadi asal? Tak. Itu mustahil. Sebelah kemari. Mana kalau pokok belah akar. Akar turun mesti ada last sekali. Tapi tak. Mana akar ni tak ada. Itu tak terima. Maka tentu bohong juga. Kerana tiap-tiap benda yang tak bertambah itu, jika sangat banyak sekalipun, tentu ada tentu ada maknanya pengakhiran dia. Pokok kalau undur belakang dia akan sampai pangkal. Itu pangkal tak jumpa. Itu mustahil. Maka nak bertambah-tambah ya hala terlebih tua itu mustahil. Maka yang semacam dinamakan tasalsul. Tasalsul mana berantai. A siapa jadikan? Tuhan A. B siapa jadi? C. Dia naik kata mana hujung? Tak jumpa hujung. Itu mustahil. Bila jadi macam tu, kalau takdir Tuhan tu baru, maka benda tu mustahil, maka baru Tuhan juga mustahil. Yang wajibnya ialah bersifat dengan qidam, mana sedia. Maka apabila kamu nyata kata mustahil, ada suatu dengan sendiri. Ada suatu dengan sendiri. Ya. Mustahil, dur dan tasalsul. Ya. Maka tetaplah mustahil nak ada Tuhan dengan salah satu dari 3 jalan tadi. Ya. Mana dur ataupun tasalsul. Atau jadi dengan sendiri. Tuhan ada 3 jalan. Kalau begitu tetaplah sedianya Ta'ala. Ya, kalau begitu tetaplah sedia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian bahasan sifat baqa satu lagi. Apabila sudah kita kejap kemas, mantap 100% keyakinan kita sedia Allah Ta'ala dan bukan baharunya, maka tetaplah kejap pula kata kekalnya. Ya, kekal Ta'ala dan tidak binasanya. Macam mana dalil ya? Kata Tuhan kekal. Tengok. Dalil Quran banyak lah. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah zat Tuhan kamu yang punya kemuliaan. Sini pula wal awal wal akhir. Akhir tu maknanya apa? Dengan makna tidak ada kesudahan akhir. Baik. Sekarang kata baqa artinya kekal. Ya. Ibarat daripada ternapi akhir. Apa makna baqa? Ibaratun an-nafil adamil lahiq lil wujud. Kalau qidam tadi ibaratun an-nafil adamil sabiq lil wujud. Dalam pengajaran kita Adam ada 2 tu. Adam.
Adam, bukan Adam. Kalau Adam tu Nabi Adam, alif dal mim, ni ain dal mim, adamun. Dia ada dua tu, ketiadaan. Satu dia panggil adamus sabiq lil wujud, ketiadaan yang mendahului bagi kewujudan satu perkara. Yang kedua adamul lahiq lil wujud, ketiadaan yang menghubungi bagi ada sesuatu, mendahului dan menghubungi. Ya, kita sendiri, ada diri kita ni didahului oleh ketiadaan, maka ketiadaan yang mendahulu tu dia panggil adam sabiq. Sabiq mana yang mendahului. Baik, bila mati kita bertemu dengan ketiadaan ini lahiq yang menghubungi. Jadi kita dikepit oleh adamain, dua ketiadaan. Asal tak ada, kemudian tak ada. Sama Sufi kata dah macam apa? Batu nisan. tak ada, yang ni pun kira tak ada senang. Habis Jadi maknanya ternapinya ketiadaan dahulu itu mana makna kidam. Ternapi ketiadaan kemudian mana baka. Mana kewujudan Tuhan ternapi, dia takkan bertemu dengan tiada, mana kekal. Ya. Dengan makna kesudahan bagi ada. Ada tu bila berkesudahan, kalau kita ajal, maka tu dipanggil apa? Fana. Lawan baka ialah fana. Dengan tidak bersabit dengan siapa pun, beri kekal Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tu dikekalkan, bukan. Kalau syurga, neraka, ajabul zanab, roh semua tu dikekal. Kekal tu tak sama. Tu kekal arid, baru datang sekira-kira dikekalkan oleh Allah. Kalau Tuhan nak padamkan boleh, tapi kekal Tuhan asli, bukan tak ada apa, tak bersangkut paut, memang sifat dia. Hanya ia bangsa kekal, jenis kekal Tuhan. Tu ada pun akhir dengan makna yang tinggal kemudian daripada binasa makhluk. Itu mana akhir? Makhluk semua dah binasa, yang wujud akhir last sekali siapa yang tak binasa? Dia. Itu memang dipakai wujud yang kita kenaki. Maka tidak dinafikan ni, kerana sabit dengan firman Allah Ta'ala, huwal awwalu huwal akhiru. Dia yang awal, mana tidak ada permulaan wujudan dia sedia kala, dan akhir dengan mana ketiadaan kesudahan. Dengan mana dah habis makhluk, dia tinggal seorang. Ya, asa, zat yang bersifat dengan kesempurnaan. Habis. Kemudian jalanan dan percaman. Kata Tuhan kekal. Baik, kita guna akal dulu di sini. Kita fikir, tiap-tiap yang binasa tentu ada yang membinasa. Kan? I'dam, meniadakan, mesti ada. Maka siapa ada lagi yang terlebih kuat dan sakan, lebih handal pada Tuhan yang nak membinasakan Tuhan? Ada? Jawab dia tentu tidak. Ya. Serta pula kalau akhirnya binasa, kalau ada juga tarikh akhir Tuhan ni, tentu dia bukan sedia. Tengok tentu dia bukan sedia. Sebab apa? Sedia tidak menerima ketiadaan. Kalau dia boleh menerima ketiadaan, itu bukan sedia. Jawab dia baru. Bahkan ada kata wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qad ayastahilul qidam. Wa kullu ma jaza alaihi al-adam, tiap-tiap benda yang harus menerima, boleh menerima ketiadaan, sama ada ketiadaan di awal atau di ujung, alaihi qad ayastahilul qidam, mustahil akan dikidam. Tadi dah sabit kidam kan, sini takkan nak nafi pula. Itu maksud dia. Jadi baka dengan kidam dia talazum dua tu. Bila kidam mesti baka, kalau baka mesti kidam. Ya, dan zat yang sifat dua ni lah dipanggil wujud yang zati, atau dipanggil wujudul mutlak, wujud yang sebenar-benar, yang tidak berkait dengan siapa nak jadikan dia sedia. Itu maksudnya. Ya, kerana jadi zat Allah Ta'ala, jadilah zat Allah Ta'ala itu dipanggil, kalau maknanya ada yang menjadikan, jadi mungkin pula harus, maka itu bohong. Dan jaiz namanya, kerana kesemua yang terima kedua belah itu mungkin. Sama ada boleh terima boleh terima ketiadaan dahulu atau ketiadaan yang akan datang. Kalau boleh terima je, jawab dia bukan wajib wujud dia. Wujud dia panggil jaiz, mana harus sahaja. Ya, sebagai wujud makhluk. Sebab wujud kita dia harus ada, boleh tak ada tak apa. Baik, maka kesemua mungkin itu tentu harus ada, dengan sebab ada yang mengadakan dia. Ya. Maka kalau kita kata Tuhan ada mengada, ada batal makna kidam tadi, itu dah bahas lah. Maka tentulah dia itu baru. Maka tetap bohong, seperti yang terdahulu kenyataan pada bahasan kidam. Sebab dia faham kidam, dia faham baka. Dia faham baka, dia akan faham kidam. Dua tu. Maka yang bersifat dengan kidam dan baka, itulah wujud yang hakiki. Dan yang wujud seumpama inilah dia panggil, ya, wujud yang layak menjawat jawatan ketuhanan. Ya.
Kalau wujud dia bukan macam ni, bukan kidam dan baka, dia tak layak nama Tuhan. Maka siapa ada selain Allah? Tak ada. Dia tunggal. Ya. Ini ambil je patung, asal tak ada kan. Lepas tu dia buat ni. Lepas tu lagi sembah. Itu panggil jahiliah. Jahil tentang ketuhanan. Sebab patung sendiri berhajat pada dia kan, semua makhluk. Dia suruh pula patung jaga rumah. Balik-balik rumah kena rompak. Dia sepak tok pekong dia terpelanting. Cilaka punya latuk dia tak boleh halap dia. Ni tunggu saya cerita. Ada satu cikgu sekolah. Dia balik rumah dia kena pecah kan. Ya, kawan dia pergi tok pekong ni dulu. Latuk dia sepak. Cilaka punya latuk dia. Ya, tak boleh jaga rumah. Cara celaka engkau bagal Tulul bin Bahlul. Kau pergi letakkan harapan kau pada makhluk yang lebih rendah daripada kau. Patung tak ada nyawa, tak ada apa. Kau ada nyawa, ada akal. Kau dua standard dua, kau lebih tinggi. Dia tak sah ibadat melainkan daripada adna ilal a'la. Ibadat mesti daripada bawah ke atas, daripada makhluk kepada khalik. Ya, dia tak sah minal mustawa, tak boleh kan. Makhluk sama makhluk tak boleh. Dia mesti pada bawah. Ini bukan bawah ke atas ke bawah terbalik. Dia makhluk bernama insan, ada akal, pergi sembah benda tak patung. Lepas tu lembu pula dia sembah. Ambil calit dahi pula sini. Oh, lagi bebal. Ya, bebal bin Bahlul. Kalau dapat tak lembu dah selit dahi. Macam tadi. Kemudian jika kita buat kata, mana apa buat kata? Takdir. Orang panggil fardu takdir, buat kata. Ya, binasa dengan sebab dia sendiri membinasakan tadi. Kalau dia sendiri biasa diri dia, macam ni. Maka tetap bohong juga kan? Kerana apa? Membinasakan yang hidup itu tetap dengan menjadikan mati padanya. Ya, mana ada kematian. Dan dalil firman Ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata. Tuhan yang menjadikan mati dan hidup. Mana yang menjadikan Tuhan? Kalau makhluk mana boleh jadi? Sebab tu kewujudan kita dan ketiadaan kita tidak ada satu kelayakan bagi makhluk mengurus. Yang mengurus ada kita, dia tak ada kita pun dia urus. Dan itulah dhaif fakirnya kita. Tanpa tarik umur kita pun kita tak tahu. Ya. Habis. Dan satu lagi, kalau begitu bermakna jika Tuhan membinasakan diri sendiri, maka dengan makna ia sendiri menjadikan sifat mati pada zatnya. Itu mustahil. Maka membawa kepada ada makhluk yang terlebih kuat. Makhluk apa? Mati tadi yang dijadikan. Dia pula lebih sakan daripada Tuhan. Nak mati ke Tuhan? Tak boleh. Itu semua wajah-wajah mustahil. Ya? Maka bohong serta pula membawa kepada tak sedia. Ya, kalau fana bermakna dia tak sedia. Kidam makna apa? Ternapi ketiadaan. Kalau binasa maknanya menerima ketiadaan balik. Ya, itu mustahil. Jadi bagi itlak kata kidam bermakna dengan sini baka pun masuk. Baka dengan kidam dia lazim dua tu. Dan dua ini sifat mencerminkan wujud yang hakiki atau wujudul mutlak. Ya, kewujudan yang zat yang bersifat dengan kidam, ya, dan bersifat dengan baka mencerminkan wujud dia ada wujudul mutlak. Apa wujud mutlak? Wujud yang tidak diikat dengan sesiapa. Macam mana nak diikat dia jadi sedangkan dia sedia ada? Tak perlu, dia tak terikat. Bahkan dia yang mengikat segala-galanya. Habis. Allah. Kemudian bahasan sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Wallah.